Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan bersyukur di atas nikmat yang demikian banyak yang diberikan kepada kita. Antara nikmat Allah kepada insan ialah dikurniakan kepada mereka anak-anak. Kerana bukanlah mudah untuk mendapat kurniaan yang besar ini. Walaupun sebahagian manusia berfikir setiap orang yang berkahwin pasti mempunyai anak, tetapi itu bukanlah semestinya. Betapa ramai orang yang telah berkahwin tidak memiliki anak, tidak memiliki zuriat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebahagian besar di kalangan kita ini zuriat keturunan yang wajib untuk kita bersyukur. Nabi Zakaria alaihi salam, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan zuriat keturunan kepadanya. Apabila usianya meningkat, dia melihat tidak ada orang yang dapat mewarisi perjuangannya. Dia berdoa, Allah merakamkan, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ketika dia menyeru Tuhannya, wahai Tuhanku, jangan kau tinggalkan daku sendirian, yakni tanpa warisan. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Allah mengurniakan kepadanya Yahya. Demikian Allah mengurniakan hatta kepada nabinya dengan permohonan doa. Betapa ramai di kalangan kita yang tidak pun bersungguh berdoa, namun begitu di atas kurniaan Allah, Allah telah berikan kepadanya anak, zuriat keturunan. Memiliki anak dan zuriat keturunan adalah kurniaan Tuhan. Betapa ramai orang yang terpaksa pergi mengambil perubatan di berbagai-bagai tempat kerana tidak mempunyai keturunan. Maka bersyukur atas kurniaan itu dan menunaikan tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita yang memiliki anak-anak ini, iaitu antara yang penting yang membedakan kita daripada selain orang-orang yang beriman, iaitulah tanggungjawab mentarbiah dan mendidik anak-anak dengan cara yang betul, memberikan kasih sayang. Nabi SAW satu hari mencium cucu-cucunya. Apabila Al-Aqra' bin Habis, yang merupakan tokoh Arab Badui padang pasir yang agak keras sikapnya sesuai dengan tabiat padang pasir mereka itu, hairan melihat Nabi SAW mencium cucu-cucunya. Kata Al-Aqra' bin Habis, inna li 10 minal awlad ma qabbaltu ahadan minhum. Aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium pun seorang pun di kalangan mereka. Ini ada watak bapa yang sentiasa keras dengan anaknya, jarang bercakap elok-elok dengan anak. Ada dia di rumah je, anak-anak pun rasa tak selesa dan takut. Dia outstation saja, anak-anak rasa lega. Kalau cakap dengan anak isteri, kerjanya nak marah saja. Al-Aqra' bin Habis beritahu Nabi SAW, baginda dia ada 10 orang anak, dia tak pernah cium seorang pun. Nabi kata, man la yarham la yurham. Satu potongan ucapan Nabi yang terkenal, iaitu orang-orang yang tak menyayangi, dia tidak disayangi. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana nak sayang kepada orang lain, dia tidak disayangi.
bapa yang tidak tahu bagaimana memupuk rasa sayang kepada anak-anaknya. Dia dibenci oleh anak-anaknya. Dia tidak disayangi. Inilah salah satu sebab kenapa sebahagian anak-anak tidak selesa dengan sebahagian ibu dan bapa, khususnya kaum bapa. Dia lihat bapaknya ada di rumah, dia rasa gelisah. Dia tahu bapaknya tak ada di rumah, seronok dia balik rumah. Jika kita ada keadaan yang seperti itu, berarti kita seperti yang disebut oleh Nabi, siapa yang tidak dikasihi, tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Nabi SAW ajar supaya kita adil di kalangan anak-anak. Satu hari An-Nu'man bin Bashir, dia meriwayatkan bahawasanya bapaknya Bashir telah datang kepada Nabi SAW disebabkan kerana isterinya bintu Rawahah telah meminta supaya Bashir memberikan hadiah, satu pemberian kepada Nu'man anaknya. Apabila dia bagi hadiah kepada anaknya, satu mauhubah, satu pemberian, dia rasa macam tak kena perasaan dia, sebab anak lain tak dapat, seorang anak tu je bagi. Dia kata tak boleh, kita kena tanya Nabi. Ini sikap para sahabat. Boleh tak kita bagi ke anak kita seorang ni saja, yang lain jangan bagi? Dia pergi kepada Nabi SAW dan tanya Nabi. Nabi SAW tanya dia, kau ada anak-anak lain yang selain daripadanya? Alaka ghairu, ada anak-anak lain yang selain daripadanya? Kata ada. Ada kau beri? A'taita sa'irahum, adakah kau telah berikan kepada semua mereka itu sama seperti mana yang kau bagikan ini? Dia kata la. Nabi kata la tushhidni ala jawr, jangan jadikan aku menyaksi perkara yang tidak adil. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata ittaqullah wa'dilu baina abna'akum, takutlah Allah dan adillah di kalangan anak-anak kamu. Demikian halusnya tarbiyah yang diajar oleh Islam, supaya ibu bapa jangan melebihkan anak-anak yang lain, seorang melebihi yang lain, sehingga akhirnya akan menimbulkan hasad, akan menimbulkan tidak puas hati, memutuskan kasih sayang. Maka jika diberi kepada anak yang pertama, diberi juga kepada yang kedua, jika sama-sama berhak untuk mendapatkannya. Melainkan jika ada keadaan tertentu seperti kita menjanjikan hadiah kepadanya di atas kejayaan-kejayaan tertentu sebagai satu galakan. Namun jika sekiranya keadaannya sama, tiba-tiba kita keluar negara ataupun kita pergi ke suatu tempat, kita pulang, kita beli kepada adik, tidak beli kepada abang, kita hadiahkan kepada kakak, tidak berikan kepada adiknya, itu semua dilarang oleh Nabi SAW. Dan itulah yang menimbulkan kebencian, sikap yang tak adil. Bukan saja pemberian, sikap juga. Jika ada anak yang pertama asyik dimarahi, yang kedua dimanjakan, yang kakaknya sentiasa diberikan keutamaan, yang adiknya sentiasa dipinggirkan, demikian juga adalah jaur yang akan memisahkan kaum keluarga, menimbulkan rasa tidak puas hati dan kebencian. Agama ini halus didikannya. Nabi itu halus perasaannya. Baginda tidak membenarkan hal-hal yang seperti itu. Maka pendidikan adalah penting, supaya anak-anak berpuas hati dengan kata-kata ibu dan ayah. Hormat mereka terhadap kata-kata ibu dan ayah bermula daripada tindakan ibu dan ayah yang adil terhadap mereka. Demikian tanggungjawab ibu bapa untuk memberikan tarbiyah yang betul. Kerana guru yang pertama yang disaksikan oleh seorang insan adalah ibu dan ayahnya. Anak-anak yang masih kecil, jika kita tanya siapakah yang ingin dia jadi pada masa depan, dia ingin jadi seperti ayahnya.
Itulah idolanya. Apabila dia berkembang membesar, dia mungkin melihat perkara lain yang lebih afdal daripada kehidupan ayahnya, tetapi dia akan tetap menghormati ayahnya dari segi prinsip kehidupan, dari segi akhlak kehidupan, dari segi cara kehidupan, dari segi budi bahasa dan perkataannya. Jikapun mungkin, jika ayahnya mempunyai pekerjaan yang biasa, semasa kecil dia ingin jadi seperti ayah. Apabila dia sudah meningkat pelajaran membesar, dia ingin jadi kerja yang lebih besar, tetapi ia tetap akan berakhlak seperti ayahnya, jika ayahnya itu mempunyai suri teladan yang baik. Tapi jika sekiranya dia melihat keburukan di dalam keluarganya, bahasa ayahnya itu kasar, bercakap dengan anak di hadapan satu kampung dengar suaranya, perkataan-perkataan yang dipilih, perkataan-perkataan yang diucapkan itu tidak terpilih caranya, mencarut, memaki hamun, sehingga menjadi wirid di dalam keluarga. Maka anak-anak ini pergi ke sekolah membawa bahasa ayah dan ibu. Bukan saja itu, maka dia membawa bahasa itu mencemarkan anak-anak lain di sekolah, terikut-ikut dengan bahasa yang kasar yang dia bawa daripada rumahnya. Kemudian malangnya sekali, di kalangan ibu bapa kadang-kala tidak bertanggungjawab, boleh pula bertanya kepada anaknya, apa yang cikgu kau ajar di sekolah teruk perangai macam ni? Padahal perangai anak-anak bermula daripada rumahnya sendiri, daripada dirinya sendiri, contoh teladan dirinya sendiri. Maka kita hendaklah menyedari hakikat ini. Tanggungjawab memastikan anak-anak berada di atas akhlak yang betul, amalan yang betul, cara hidup yang betul. Tanggungjawab kita. Allah menyatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Kemungkinan taraf kadar IQ anak-anak kita tidak sama, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menjadi insan yang baik. Mungkin tidak semua anak kita boleh dapat penuh A, tetapi mereka boleh menjadi akhlak yang baik. Kerana itu adalah ruang yang cukup untuk semua. Walaupun mungkin nombor pertama, kedua dan tertinggi di dalam kelas tidak dapat dicapai, tetapi akhlak yang baik dapat dilaksanakan oleh semua. Maka dengan itu, ajarlah anak-anak kita berakhlak dengan akhlak yang baik, yang meniru peribadi kita. Berbahasalah dengan bahasa yang baik kepada anak-anak. Jika rumahnya penuh dengan asap rokok, demikian juga yang difikirkan oleh anak-anaknya tentang kesihatan. Jika rumahnya penuh dengan gambar-gambar di dinding yang tidak sopan, demikianlah anaknya. Jika ibu bapa tidak berdisiplin tentang waktu dan masa, maghrib dan isya, subuh dan seumpamanya tidak menghormati waktu salat, demikianlah anak-anaknya. Jika bapaknya seringkali bercakap mencarut dan kasar, demikianlah bahasa anak-anaknya. Tetapi jika bapaknya sopan, rumahnya kemas, pakaian mereka bersih, demikianlah yang dia bawa di dalam kehidupannya. Anak-anak adalah penyejuk mata kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan, jadilah anak-anak kamu semua orang yang cemerlang berjaya dalam pekerjaan. Kerana itu mungkin tidak semua orang dapat melakukannya. Tapi Allah mengajar doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berkurniakanlah kepada kami isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Mungkin kerjanya tidak besar, tetapi apabila dia membesar, dia menyejuk mata kita. Berapa ramai anak-anak yang berjaya menggembirakan ibu bapa dengan keputusan peperiksaan, tetapi tidak mengembirakan kita apabila hari dia memperolehi pekerjaan, kerana sombongnya, kerana tidak ingat kepadanya. Tetapi berapa ramai anak-anak yang mungkin biasa saja kehidupannya, tetapi biasa saja mungkin pelajarannya, tetapi apabila dia merupakan insan yang saleh, qurrata a'yun, mengingati anak itu sendiri kebahagiaan, mengingati anak itu sendiri kecintaan,
Mengingati anak itu sendiri, rasa lapang dan bahagia. Melihat wajah anak-anak itu sendiri merupakan satu kebahagiaan jika ia qurrata a'yun. Tapi jika kita sering kali serabut dengan anak-anak kita dan pening kepala memikirkan hal mereka, maka kita perlu membetulkan cara kita mentarbiah dan mendidik. Jika pun terlepas yang lepas, kita betulkan cucu dan zuriat kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia untuk kita mendidik anak kita dengan cara yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara kurnia Allah kepada negeri ini, banyaknya orang memberi zakat walaupun dari segi keluasan ataupun saiz negeri ini tidaklah begitu besar. Allah telah mencampakkan perasaan kepada banyak pihak supaya memberi zakat ataupun menggerakkan mereka memberikan zakat ke negeri ini. Hasil daripada pemberian zakat mereka, maka banyaklah yang dapat dilakukan oleh Majlis Agama Islam Perlis dalam membantu banyak pihak. Di Perlis ini, kita patut berterima kasih kepada pengurusan Majlis Agama Islam. Tidak ada kebakaran pada melebihi beberapa jam, melainkan akan sampailah bantuan Majlis Agama Islam. Tidak ada ribut dan taufan yang melanda negeri, melainkan Majlis Agama Islam dan duit zakat ialah yang membantu. Tidak ada fakir miskin yang diberitahu keadaan mereka, melainkan bantuan zakat sampai kepada mereka. Dan alhamdulillah hari ini pihak audit telah memberikan rekod bersih kepada Majlis Agama Islam. Pun begitu, di samping kita bersyukur, kita juga hendaklah menjadi rakyat yang produktif. Nabi SAW melarang untuk kita meminta-minta apa yang bukan hak kita. Walaupun zakat penting, zakat bukan sahaja untuk fakir miskin, juga untuk membangunkan orang pada fisabilillah, juga untuk membangunkan, mendekatkan orang kepada Islam dalam asnaf mu'allafatul qulub, dan juga untuk banyak hal-hal yang lain bagi membangunkan ummah. Dan Majlis Agama Islam Perlis, alhamdulillah, dengan penuh amanah berhati-hati dengan pembelanjaan ini. Tidak bermewah-mewahan para pengurusannya. Hatta kadar yang selalu diambil 1/8 untuk amilin tidak dipenuhi oleh Majlis Agama Islam, diberikan kepada asnaf yang lain sebahagiannya, kerana menguruskan diri dan mengambil peruntukan yang sangat sederhana sekali. Pun begitu, kita sebagai rakyat tidak boleh hanya memikirkan oleh kerana banyaknya wang zakat yang ada, maka kita perlu apa sahaja kita meminta-minta. Nabi SAW melarang hal ini. Nabi menyatakan la tahillu sadaqah. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata la tahillu mas'alah li ghaniyin au dhi mirratin sawi. Tidak halal sedekah ataupun tidak halal meminta-minta bagi orang yang kaya dan bagi orang yang sihat tubuhnya. Jika kita sakit, kita boleh memohon zakat. Tak mampu bekerja, tapi jika kita sihat, badan kita mampu berusaha, kita boleh bekerja, kita hendaklah bekerja. Sebahagian orang meminta-minta, padahal dia membeli perkara yang tidak penting. Ada yang rokok penuh di poketnya, yang harganya hampir RM20,
dia meminta uang daripada bantuan untuk membeli beras yang harganya beberapa belas ringgit saja. Ada orang menyakitkan tubuhnya sendiri, mengambil bahan-bahan yang dilarang, daun ketum, menghisap rokok dan bahan-bahan yang lain yang dilarang oleh agama, sehingga akhirnya dia sakit, kemudian dia tidak mampu untuk berusaha. Wang zakat adalah kurniaan Allah. Dalam masa yang sama, kita hendaklah memberi nasihat kepada jiran tetangga, anak-anak kita, supaya menjadi manusia yang produktif. Nabi SAW menyebut al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih Allah sayang daripada orang mukminin yang lemah. Wa fi kulli khair, bagi setiap itu ada kebaikan. Ihris ala man yanfa'uk wala ta'jis. Cari perkara yang memanfaatkan engkau, jangan engkau lemah. Nabi melarang sikap yang lemah. Pagi-pagi kita bangun, kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta jauh daripadamu, daripada lemah dan malas. Orang Islam tak boleh malas. Orang Islam tak boleh lemah. Sampai pukul berapa tidak bekerja, rumahnya ada tanah, dia terpaksa membeli walaupun sayur-sayuran yang boleh ditanam di belakang rumahnya. Tenaganya ada, dia menunggu pemberian orang lain. Padahal jika dia mengangkut, hatta Nabi kata jika mengangkut kayu di belakangnya dan membawanya dan menjualnya, lebih baik daripada meminta-minta daripada orang lain. Agama ini antara yang dipeliharanya dignity, marwah, al-ird. Maka kita mesti menggesa rakyat dan menasihati kawan-kawan kita supaya sentiasa menjadi manusia yang bermaruah. Zakat akan sampai apabila kita benar-benar memerlukan. Sesiapa yang tidak memerlukannya, hendaklah dia mengelakkan diri daripada mengambilnya. Jika dia tahu dia Allah berikan kesihatan, dia bekerja supaya menjadi produktif, tidak dengan wang yang banyak menyebabkan dia menjadi lemah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama raja pemerintah negeri Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baiki pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Engkau hindarilah kami daripada sifat-sifat yang buruk dan keji. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebar cinta dan kasih yang Engkau redai. Engkau baikilah kaum keluarga kami, anak isteri kami dan saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.